Omar Abdul Aziz bertanya pada tetamu itu, kamu nak bercakap benda peribadi ke ataupun yang berkaitan dengan negara? Jika berkaitan dengan peribadi, aku akan menggunakan lilin yang lain, lilin milik peribadiku. Tak boleh aku gunakan lilin milik negara. Tapi jika nak bercakap tentang masyarakat ataupun umat ataupun negara, aku selayaknya boleh menggunakan lilin milik negara. Pemimpin nombor satu seperti itu sikapnya. Ya, seperti itu sikapnya disebabkan iman, disebabkan takwa. Dia prihatin dengan satu lilin. Dia tidak bercakap tentang satu tong lilin. Dia bercakap tentang satu lilin yang bukan miliknya. Dia bermaksud bukan miliknya. Satu lilin milik negara, maksudnya aku tak boleh gunakan sewenang-wenangnya. Ini bahasa integriti. Sebab itu empire Islam di era Umar Abdul Aziz kaya raya. Mengapa kaya raya? Sebab wang milik negara khalifah tak gunakan untuk milik peribadi. Wang milik negara tidak diberikan kepada adik-beradik dan rakan-rakan dan saudara mara. Projek negara untuk rakyat, bukan untuk adik-beradik. Sebab itulah di era empire Islam dipimpin oleh Umar Abdul Aziz, umat Islam kaya raya. Sehingga seorang periwayat yang bernama Yahya bin Sa'ad mengatakan, aku diarahkan untuk mengutip zakat di Afrika, dan aku juga diarahkan untuk mengagihkan zakat itu kepada fakir miskin di Afrika. Aku melaksanakan tugas Khalifah Umar Abdul Aziz. Cumanya ketika aku mencari fakir miskin, aku tak bertemu walaupun dengan seorang fakir miskin. Sesungguhnya pemerintahan Umar Abdul Aziz diberkati Allah. Pemerintahannya menjadikan kami rakyatnya kaya raya. Bayangkan mencari fakir miskin tak ditemui. Bayangkan kita pada hari ini di masjid tercinta ini, katakanlah selepas Jumaat ini kita hebahkan, kita nak agihkan wang pada fakir miskin. Saya tak pasti berapa ribu fakir miskin yang akan beratur depan masjid apabila mereka mengetahui wang nak diagihkan pada mereka. Tapi di era Umar Abdul Aziz, fakir miskin tak beratur sebab tak ada fakir miskin. Itulah Islam apabila dipimpin oleh pimpinan integriti. Integriti berdasarkan iman. Itulah hasilnya. Apabila di atas betul, di bawah insya Allah betul. Kita ambil contoh kedua di era keturunan Umar Abdul Aziz, iaitu Umar Al-Khattab, yang datang lebih awal daripada Umar Abdul Aziz. Bayangkan Umar pada satu malam cuba melihat, meninjau, memantau keadaan rakyat. Ditemuinya seorang wanita yang ibunya sedang menguji anak itu tentang perniagaan mereka. Mereka menjual susu. Maka si ibu berkata, campurlah susu ini dengan air supaya lebih banyak, biar ada cair sedikit tapi untung kita lebih. Insya Allah siapa pun tak tahu, Omar tak tahu. Tapi anak perempuan ini berkata, wahai ibu, Khalifah mungkin tak tahu, tapi Allah tahu. Di atas betul, di bawah betul, Masya Allah. Itu umat pilihan Allah. Dan umat pilihan Allah telah menyebabkan Barat keluar dari era kegelapan kepada cahaya. Cahaya di sini bermaksud tamadun, ilmu, sains dan teknologi. Tidak ada golongan yang telah mengeluarkan Barat pada asalnya daripada era jahiliyah kepada era renaissance ataupun kebangkitan, melainkan golongan itu ialah umat Islam. Sila rujuk buku-buku karangan orang Barat. Nama-nama yang sering saya sebutkan di atas membar ini, saya ulangi pada tengah hari ini. Sila rujuk buku karangan Robert Briffault yang bertajuk The Makings of Humanity. Sila rujuk buku karangan Victor Robinson, buku bertajuk The Story of Medicine yang diterbitkan semula. Sila rujuk buku karangan Bertrand Russell. Walaupun buku itu tebal, tapi ada sebahagian kecilnya menceritakan tentang kehebatan Islam. Buku karangan Bertrand Russell
bertajuk The History of Western Philosophy. Sila rujuk buku karangan H.G. Wells yang terkenal, buku yang bertajuk The Outline of History. Sila rujuk buku karangan A.M. Lothrop Stoddart yang bertajuk The New World of Islam. Sila rujuk buku karangan George Sutton, buku yang bertajuk Introduction to Science. Kita boleh sebutkan banyak buku-buku lain, tapi mencukupi dengan apa yang saya sebutkan tadi. Baca jika anda fasih berbahasa Inggeris, dan anda mendapati bahawa dalam buku-buku itu orang-orang kafir di barat ketika mengkaji sejarah, mereka tidak boleh lari daripada satu realiti ataupun kenyataan bahawa umat Islamlah yang telah memberikan ilmu baru kepada Eropah sehingga mereka berjaya keluar daripada era yang dikenali sebagai the Dark Ages ataupun era kegelapan kepada era baru yang bernama Renaissance ataupun era kebangkitan. Hanya selepas berlaku era kebangkitan hasil sumbangan umat Islam, barulah selepas itu lahir nama-nama yang terkenal dalam buku-buku sejarah pada hari ini. Nama seperti Roger Bacon, nama seperti Copernicus, nama seperti Galileo Galilei, nama seperti Kepler, dan ramai lagi. Mereka merupakan saintis yang hebat di Eropah, tapi saintis-saintis ini sebenarnya menjadi hebat selepas mengkaji buku-buku karangan Ibn Sina, buku-buku karangan Al-Khawarizmi, buku-buku karangan Al-Kindi, buku-buku karangan Al-Battani, dan ramai lagi, sehingga akhirnya Eropah menjadi hebat dengan sains. Tetapi sains di Eropah sebenarnya adalah sumbangan orang Islam sendiri. Sehingga Robert Briffault dalam bukunya The Makings of Humanity menegaskan sumbangan agung bangsa Arab Muslim kepada dunia moden ialah sains. Begitu sekali kenyataan Robert Briffault, dalam satu ayat sahaja dia menampakkan bahawa sains yang kita agung-agungkan pada hari ini, di dunia hari ini, sumbangan Islam, bukan orang lain. Inilah kehebatan Islam, dan benar sekali janji Allah bahawa kita merupakan umat terbaik, kita merupakan a'laun, kita merupakan ummatan wasata. Janji itu menjadi kenyataan, dan semuanya sebenarnya adalah berdasarkan umat Islam telah beriman dengan cara yang betul. Umat Islam gigih mencari ilmu, umat Islam berakhlak, beradab, dan sentiasa bersikap adil. Umat Islam sentiasa mengajak kepada makruf, mencegah kemungkaran, dan umat Islam menjadikan iman sebagai benda yang paling penting dan menjadikan benda yang lain sebagai benda yang kurang penting. Artinya jika bertembung iman dengan benda lain, iman diutama.